Okay, hai semua. Alright, so dalam video kali ni saya nak ajar macam mana kita nak register software WhatsApp Boost ni. Okay, lepas tu terusnya lepas kita register, kita sign up, kita login dan saya akan tunjuk macam mana cara untuk kita blast WhatsApp lah. Right, untuk starting, okay, selepas anda beli atau selepas anda langgan ataupun jika anda nak guna untuk trial, anda perlu pergi ke kita punya website lah ni, app.whatsappboost.com/signup. So nanti akan tunjukkan interface macam ni lah. So isi kita punya nama, lepas tu ni kita punya username, okay, isi username, email, password dan confirm password. Lepas tu pilih time zone kita lah, which is kalau kat sini kita +8 dari Kuala Lumpur So ini agak penting lah Kuala Lumpur So sebab nanti timing kita punya tu based on timing yang kita set kat sini lah. Alright, selepas kita sign up, kita dapat email dan confirmation email, kita pergi pula ke login. Okay, selepas kita login, okay, masuk dalam, tunggu sekejap, okay, kalau betul dia akan sukses. Right, sekarang kita sudah sampai ke tampilan kita punya dashboard. Okay, so tampilan sini kalau macam saya punya ada agak banyak lah sebab feature saya pun semua features. Jadi mungkin berbeza-beza tampilan menu di dashboard tu bergantung pada anda punya langganan lah. Yeah? Okay, so kita terus fokus kepada fungsi yang paling utama iaitu kita punya WhatsApp Blast. Alright, so untuk video kali ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat blasting. Okay, kita nak blast WhatsApp. Alright, first sebelum kita start blast ni, first kita kena ada linkkan kita punya akaun WhatsApp dululah. Alright, so langkah pertama dia kita tekan pada add account. Tadi masa masuk kita button WhatsApp ni, kita pergi ke add account. Alright, so nanti buka dalam anda punya phone. Okay, anda scan ni. Alright, scan ni. Once anda dah scan, so cara dia mudah je. Pergi buka WhatsApp and then masuk ke setting. Dekat setting tu nanti cari yang fungsi link device. Okay, so tekan link a device and then add device. Lepas tu dia akan keluar scanner. So scan lah kod ni. So once dia dah success scan, so cara kita nak tengok adalah kita boleh pergi ke profile. Okay, nanti kita akan select. Nampak macam ni kan, ada list. Ikutlah berapa banyak kita di number, dia akan keluar berapa banyak nombor. So maknanya kita dah ada account yang kita linkkan dengan WhatsApp Boost. Fine, bagus. Alright, seterusnya apa kita perlu buat adalah kita perlu set up contact ataupun kita pergi contact dululah. Alright, contact okay, contoh ni saya punya contact ni dia list lah, kita punya leads kita punya leads. So contoh kat sini saya nak buat ni prospek refinance betul lah So saya nak asingkan ni semua dalam ni adalah prospek yang saya nak blast untuk refinance. Mungkin saya ada list untuk refinance punya prospek, so saya masukkan dalam buat satu group lah. Dalam ni semua lead finance. So nanti mungkin saya nak blast WhatsApp berkaitan dengan refinance untuk offer refinance. Okay, so contohlah ataupun kita ada lagi satu lead lain pula kita nak buat, kita nak prospek jual rumah. So yang ini mungkin kita nak buat ada satu lagi list yang kita nak blast phone-nya untuk jual rumah. Alright, so ni kita boleh asingkan. So dia memudahkan kita untuk kita blast WhatsApp lah. Alright, so contohlah bila kita dah buat create list ni, kita masuk dekat sini. Okay, tekan pada list tu. Kemudian kita tekan import. Dekat import ni ada dua option. Kalau siapa yang dah guna saya punya sebelum ni punya version, sama je, cuma berbeza pada interface saja. Tapi saya explain balik lah kan, mana tahu ada pengguna baru. Alright, so untuk cara manual kita boleh isi nombor, betul lah kan. Okay, contoh macam ni. Kalau nak tambah lagi, buat macam ni lah, sampailah berapa kita nak. Alright, so sampai banyak. Ataupun kita boleh copy paste daripada mana-mana tempat lain, ataupun ini satu cara lah. Cara kedua paling mudah, kita gunakan template. Okay, kita download template ini. Yang ini sebenarnya saya lebih recommend sebab apa? Dia lebih detail. So macam bila kita nak brush, nanti saya akan tunjuk lah kenapa saya kata yang saya lebih prefer method template ni. Okay, sebab apa? Sebab dia ada beberapa parameters yang saya nak tunjukkan. Okay, contohnya ni Alright. Ni contoh dia. So kalau tadi kita copy paste, kita hanya masukkan number saja. Tapi bila kita gunakan CSV, kita boleh masukkan number, kita boleh set dia punya nama, kita boleh set parameter ni. Contohlah parameter pertama kita boleh set umur dia, ataupun parameter kedua kita letak dia punya location dia, ataupun ketiga ni itulah apa-apa kita nak set.
kegunaan dia. Okey, nanti saya akan tunjuk apa masa bila kita nak guna semua benda ni. Alright, so kalau kita dah set semua, kita isikan semua nama. Okey, kira nama dia, kira itulah, ini mungkin umur dia, ini mungkin lokasi dia kan. Okey, kita dah isi complete semua, kita save and then kita pergi kat balik kita punya ni, kita akan upload. Kita import, tekan upload file dan kita upload macam biasa. Okey, so once upload, so nanti dekat kita punya list tu dia akan tunjuklah kat sini. Dia tunjuklah berapa tag macam ni, ada 11 ni kan. Ni saya contohlah kan, so ada 3 kat sini, ada 11. So kalau ada 1000 lah kontak dalam tu. So settle. Okay, settle buat konteks. Alright. So settle buat konteks. Sekarang kita set up template. Okay, ni sebelum kita nak start blast sebelum kita start blast, kita boleh set template. Okay, kalau kita tak nak set up template, boleh juga. Okay, sebab saya tunjuk sekejap. Sebab bila kita nak, contohlah kat sini kita create campaign. Okay, untuk kita blast, dia ada 3 cara. Okay, kita tiga cara. Yang mana 3 cara tu, yang pertama ni select profile tadi lah, nombor telefon yang kita dah set tu kan. Alright, cara yang saya masukkan tu adalah yang pertama, kita boleh just simple letak teks dengan gambar saja ataupun teks dengan media lah. Media tu boleh jadi gambar ke, video ke ataupun file. Okay, kedua kita boleh guna template button dan ketiga kita boleh guna template list message. Alright, so macam mana yang template yang ni? Okay, yang tu kita perlu set up dulu kat sini lah. Alright, kalau kita setakat nak buat yang just teks, ayat, kemudian gambar, kita tak perlu set up ni lah. Tapi kalau nak buat yang lebih proper, lebih cantik, kita set up. Okay, sekarang saya tunjuk lah. Kita buat button dulu. Okay, button template. Okay, contohlah saya tunjuk yang saya dah buat. Okay, contoh yang ini. Alright, contohlah saya buat satu simple yang saya punya button ni. Contoh, ini saya tak letak gambar. Okey, lepas tu saya buat just ayat, saya checkboard ini. Kemudian dekat bawah tu dia ada option dia di bawah sini. Option dia contohlah button ni. Button yang pertama dia akan tulis siapa tuan kamu, contohlah kan. Ni saya buat dummy saja. Kemudian link tu kita boleh letak link kalau kita nak link, ataupun ini teks saja. So bila kita tekan siapa tuan kamu, dia akan just macam kita reply lah button tu. Kita tekan button tu untuk reply. Okey, dia macam pre-fill punya teks lah. So dia ada 3 option button ni. Satu adalah teks punya button, kedua ada link punya button, yang mana link ni biasa orang guna link lah. Alright, contohlah kita pergi, contohlah kita buat baru kan, ini kita buat trial. Okay, kita nak buat, saya cakap okay, ini saya cakap lah okay, nak free trial gitu. So kita masukkan lah kita punya link. Ini tadi kita punya trial. Alright, so ini link dia. Okay, selepas kita set, tekan submit. Okay, so ni satu button. Jadi kalau kita button lagi, kita tambah lagi tadi kan. Kita tambah dulu, nanti dah settle baru kita submit sebenarnya kan. Tambah. So ni button kedua pula, kita nak buat apa? Kita nak buat call pula. Okay, hubungi saya. Okay, ni contoh So pertama tadi saya letak dia untuk dia ni trial. Kedua tekanlah minum nombor telefon saya. Saya dah set 2 button. Okay, so kita tekan submit. Alright, so button template, template untuk button dah selesai. Sekarang saya tunjuk pula macam mana saya buat list message. List message ni dia sebenarnya lebih complicated tapi lebih informatif lah. List message ni dia punya setup ni agak complicated sebab dia ada berlayer-layer. Macam tu kan. Alright, so contoh ni nama dia service. Saya buat ni apa yang kita ada, service yang store. Alright, okay, ni description ni macam biasalah kita buat description, footer, menu button. Okay, kat sini dia ada section dia pula. Dalam section ni pula ada option ni lagi. Okay, so nampak tak dia berlayer-layer. So contohlah dalam section ni description dulu kan. So footer button ni, so yang pertama kita buat servis, contohlah saya buat servis ni contoh. Okay, kemudian untuk renew insurance ni pula kita boleh buat option yang pertama secara online. Ini saya just random je content. Okay, lepas tu kita letak option kedua secara tolak. Alright, ni contoh. Okay, so ini kita punya section ni dia macam ada menu. Pertama kita off service. Dia dalam off service tu dia ada section, iaitu satu adalah renew insurance. Dalam renew insurance tu dia ada pilihan lagi yang mana kita mungkin prospek kita boleh pilih lah secara online ataupun kemudian kita buat section kedua. Contohlah ni pertama tadi renew insurance, service yang kita sediakan tadi kan. Satu renew insurance, kedua renew road tax. Contohlah buat renew road. Okay, lepas tu ni pun contohlah kita pun ada buat online. Alright, kemudian kedua runner. Contohlah ini saya kan. Okay, so ada 2 option kat sini sebab ni saya sediakan 2 servis. Dalam menu ni saya sediakan 2. Pertama untuk saya buat renew insurance tu saya buat tag. Okay, dalam renew insurance ni ada 2 secara online boleh, ataupun yang ini dalam renew road tag ni saya buat secara online ataupun runner. Okay, selepas setting tu kita tekan sediakan save lah menu footer. Di sini kita je lah. Okay,
So ada 3 benda yang wajib isi tadi. Yang pertama adalah nama ni, menu title, description, okay. Okay, selepas selesai, okay, dia dah sukses. So sekarang kita ada template. Ni yang pertama tadi, kita ada button template dan kita ada list message, dan kemudian kita juga dah set kita punya contact. Baru sekarang kita pergi ke blasting. So yang untuk blasting ni kita kena create campaign. Okay, kita create campaign, create baru punya campaign. Contoh ni campaign kita nak buat untuk apa? Ni untuk prospect. Tadi contoh kita ada prospek apa finance, so kita nak blast untuk dia. Okay, kita pilih dia. Kita letak campaign prospect refinance. Mungkinlah saya buat Oktober, right? Kita nak define kita punya, senang kita nak campaign kan. So contohlah saya pilih nama salah satu account yang saya ada kan. Okay, boleh pilih banyak, sebab bila banyak nanti dia akan buat rotation. Okay, okay, ni saya pilih refinance contoh prospect. Okay, ni contact group yang kita dah set tadi awal-awal tadi lah. Okay, untuk ni pula kita boleh option untuk kita lah terpulang kita nak pilih yang mana. Ni kan, bila kita dah set tadi, nampak tak? Ini yang saya set tadi kan. Okay, ataupun kita boleh pilih yang menu kita set. Okay, kita boleh pilih. Itulah untuk yang ini kita pilih yang button. Okay, so yang button ni kita sekarang. Okay, so untuk masa. Okay, masa yang kita nak post saya boleh sekarang bilang, ataupun kalau nak nanti pun boleh schedule kan, kita nak set. Macam ni sekarang kan, macam saya buat video ni malam. So saya tak nak dia buat malam, saya nak besok pagi baru dia start. So kita set lah besok pagi macam tu kan. Ataupun lagi satu option, kita boleh set schedule time ni. Kita boleh set daytime. Contohnya saya nak set siang saja. So walaupun saya set sekarang, publish sekarang, saya schedule sekarang, dia tetap akan jalan dalam timing yang saya set. Contoh dari kat sini pukul 7 pagi sampai pukul 6. Okay, ini kalau saya set daytime lah. So kalau contoh kita pilih list tu banyak, mungkin ada dalam 10,000 data, memang tak sempat siap lah dalam waktu yang ni kan. Jadi dia akan stop. Pukul 7 tu dia akan stop, dia akan sambung balik besok pagi. Itulah. Ini fungsi baru dalam fungsi ketiga ini adalah fungsi baru. Okay, so yang ini delay dia. Delay ni penting juga sebab kita tak nak terlalu cepat. Bila terlalu cepat, nanti WhatsApp akan detect itu adalah bot. So kita tak nak macam tu, sebab nanti ada risiko kita untuk di block adalah tinggi. Okay, block. Okay, so saya set lah contohlah 10 second. Ini tadi minimum, so maksimum second lah. So dia between 10-15 second. Okay, untuk dihantar message yang seterusnya. Alright, so dah settle. Saya dah set ni, lepas tu message template pun saya dah buat. Ini kalau saya set template lah, senang je kan. Saya tekan schedule. Okay, so dia dah sukses. So bila dah sukses, macam sekarang tak running lah, sebab sekarang saya set besok pagi kan. So biarlah. So kelebihannya bila kita guna software yang web based ni, okay, web based, so kita tutup PC ke kita shutdown kita pun tak ada masalah, dia tetap akan running di ground. Alright, itu kelebihan dia lah. Okay, so yang ni nampak ni, next action dia bagi tahu pukul 25.11, pukul 7 2 minit dia baru akan. Sekarang jam 4. Alright, contoh. So kita biar. Mungkin kalau kita ada campaign yang lain, kita boleh set lagi campaign baru. Alright, so kita set lagi sekali. Set yang ni pula saya nak buat untuk kita set beberapa campaign lah saya buat. Ni jual rumah. Okay, so yang ini saya nak test prospek jual rumah kan. Ini saya nak buat yang ini pula. Okay, alright, so ni pun sama juga, saya set dalam 10 second hingga 15 second. Kalau saya recommendation lebih daripada 10 second is better lah. Okay, kurang tu okey, kalau kita punya list tu sikit tak apa, tak ada masalah sangat dalam 10 second. Tapi kalau kita list banyak, kalau boleh biar lama sikit delay tu. Lagipun tak rugi pun, sebab kita tak ada tekan banyak pun, kita set up, kita tinggalkan dia jalan sendiri, so tak ada masalah pun kan, sepatutnya lah. Alright, so ni kita pun nak siang, sebab apa, yalah kalau kita tak nak waktu malam orang tak, sebab orang takut orang tak suka kan bila malam-malam diganggu kan. So kita set siang juga. Okay, so biar siang. Bila dah buat macam ni, contoh ni, saya pun tekan schedule, biar dia jalan sendiri. Alright, so itulah cara guna dia untuk blast. Alright, so ini fungsi blasting. Okay, ini kita biarlah, nanti dia akan jalan sendiri. So lepas dia siap, nanti dia akan tunjuk macam ni lah. Ni contoh yang sebelum ni saya pernah buat kan. Okay, the campaign has been completed. Lepas tu dia cakap lah berapa banyak yang hantar, ada berapa pending atau ada yang fail. Kalau macam ni semua hantar semua lah, maksudnya 11 kontak semua hantar. Maksudnya semua. Kalau pending ni macam biasa, kalau tengah running dia pending lah kan. Kalau fail ni contohlah nombor tak aktif ke, kita salah telefon ke kan. Tu biasanya macam tu lah. Alright. So lagi satu saya nak tunjuk tadi kan. Ingat tak saya cakap pasal yang bila kita upload tu. Alright. Bila kita upload masa kita upload kontak tu kan, saya cakap saya prefer CSV kan. Okay, yang tadi ni. Yang ini kan. Dia kata kenapa saya prefer yang ini. Okay, ini sebenarnya sebab apa? Sebab ini. Okay, contohlah sekarang ni saya buat saya pilih text dengan message. Okay, saya buat ayat. Okay, ni hi. Kemudian kita boleh pilih ni. Nampak tak? Ni variable ni. Ini yang kita perlu kita gunakan. CSV tu contohlah tadi kita ada set nombor, kita ada set nama kan. So sekarang kita nak set kita nak save orang itu, kita nak save dia punya nama. Okay.
Okey, untuk nama ni, ini parameter ni dia bergantung pada kita punya ni lah. Okey, bergantung pada kita punya ni. Alright, so contohlah, hi name. So, setiap message dia akan ikut nama yang kita set. Okey. Contohlah saya buat macam ni kan. Betul ke umur dah? Kita masuk parameter kedua. Contohlah, bila kita dah dapat tadi, macam saya cakap tadi kan. Contohlah yang ini saya set tadi phone number, nama. Parameter pertama ni adalah umur. Lepas tu parameter kedua ni saya isilah. Senang, mudah nampak kan. So, yang ini tu Alright, so parameter pertama tadi adalah umur dia, 31 tahun. Okay, lokasi dia adalah di Itali. Alright, so ini detail dah kita ni proses. Okay, so untuk kita recall balik kat sini, pertama betul kalau umur anda parameter pertama. Maksudnya umur anda tadi saya letak berapa? 31. Okay, kita tanya. Anda duduk di, kita masuk parameter kedua. Okay, parameter kedua. Alright, so contoh. Faham? Okay, sekarang faham tak maksudnya kan? So kat sini dia bagi tu sini nama. Parameter pertama adalah umur dia. Parameter kedua adalah location dia. So kat sini ada banyak option kita boleh pakai ni. Kalau contoh sampai 10 data, 20 data ataupun tak cukup, kita boleh tambah lagi kat sini. So dalam kita punya copywriting ni kita boleh set. Alright, dan paling best sekali, contohlah ni kita dah buat kan. Kita boleh save kita ni copywriting. So bila kita save next time ni, itulah saya letakkan caption tu sebab senang saya nak review kan. Alright, saya dah save. So bila saya dah save, next time kalau contoh saya nak blast lagi benda yang sama, info yang sama ataupun message yang sama, saya just tekan get copywriting. Okay, nampak tak? Nampak dah. Ni yang kita set tadi kan, yang saya save tadi. So saya select je lah, dia akan recall balik. Contohlah ni saya padam kosong kan. Right, so ni saya start campaign baru. So saya malas nak typing balik, saya tekan get copywriting, saya tekan lah sini select, so settle. Alright, macam tu. Okay, ini gambar ni kita boleh letak lah gambar kita nak gambar apa kan. Ni macam tadi lah, biasa. Alright, ni pun setting balik macam tadi. So kita pun schedule. Okay, itulah fungsi, itulah kenapa saya suka prefer macam ni lah, gunakan file CSV. Okay, so tadi bab yang ini, okay, untuk copywriting ni sebenarnya kita pun boleh set lebih awal. Cara dia dekat mana? Kita pergi dekat bahagian tools ni dan tekan copywriting. Itulah kalau kita nak set. Nampak tak? Ni nampak yang confirmation tadi kan yang saya baru buat tadi kan. Alright. So itu contoh dia lah. Okay. Dan mudah je. InsyaAllah mudah je. Okay. So lepas ni saya akan tunjuk pula macam mana kita nak guna fungsi-fungsi contoh macam autoresponder. And then saya akan ajar juga fungsi chatbot. Okay. Alright. Okay. Terima kasih. Kita jumpa next video. Assalamualaikum.